Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Bila Atidah binti Muhammad Suhaimi. PIB 21111 ISK 76. Jadi saya akan menerangkan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang hakim atau qadi menurut syarak. Imam Arabi menetapkan 10 syarat untuk menjadi hakim di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Muhammad Salam Maskur pula meletakkan bahawa terdapat 6 syarat menjadi hakim dalam kitabnya Al-Qadha fi Islam. Manakala Imam Al-Mawardi pula meletakkan bahawa ada 7 syarat menjadi hakim yang termaktub di dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah wal Wilayatu Diniyah. Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan pula mensyaratkan ada 8 syarat menjadi hakim, iaitu balik, berakal, merdeka, muslim, adil, mujtahid, lelaki dan sempurna anggota. Dan akhir sekali, terdapat 6 syarat utama yang perlu dititik beratkan dalam mensyaratkan pelantikan para hakim, iaitu di antaranya ialah seseorang hakim yang ingin dilantik itu, yang pertama mestilah seorang beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak boleh dilantik menjadi qadi secara mutlak untuk membicarakan semua kes yang melibatkan orang Islam. Seperti firman Allah Ta'ala, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Adakah kamu hendak mengadakan alasan yang terang nyata bagi Allah untuk menyesal kamu?" Surah An-Nisa ayat 144. Pendapat Imam Al-Mawardi mengatakan orang kafir tak boleh dilantik menjadi qadi secara mutlak adalah pendapat kebanyakan ulama. Keserahan ulama berpendapat bahawa orang kafir tak boleh dilantik menjadi qadi untuk menghakimi orang-orang Islam berdasarkan ayat-ayat yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala. Jadi tidak sah untuk melantik orang bukan Islam sebagai qadi. Hukuman yang berlaku sesama mereka adalah dalam bentuk muamalah dan perkahwinan sesama mereka sahaja berdasarkan tahkim dan bukan qada. Syarat yang kedua pula adalah balik. Islam mensyaratkan balik sebagai syarat umum minimum untuk menjadi qadi. Kanak-kanak yang belum balik tak boleh dilantik untuk menjadi seorang qadi. Jika kesaksian mereka dipertikaikan, maka sudah tentu hukuman mereka lebih lagi dipertikaikan, dan akad dan tindak tanduk mereka tidak boleh dipertanggungjawabkan. Yang syarat yang ketiga pula adalah seseorang yang dilantik untuk menjadi seorang qadi mestilah seorang yang berakal. Tidak sah pelantikan orang gila. Berakal yang dimaksudkan di sini adalah bersifat tamis, cerdik, iaitu tidak bodoh atau pelupa, dan dapat menyelesaikan masalah, termasuklah masalah yang rumit, dan juga dapat membezakan di antara pengakuan dan penafian walaupun diucapkan kepadanya dengan kata-kata yang baik, dan hendaklah mempunyai kekuatan berfikir untuk memahami makna perkataan yang dilafazkan. Timbul masalah untuk melantik seseorang yang tak tahu menulis dan tidak tahu membaca, iaitu dikenali sebagai ummi, sedangkan dia mempunyai pengetahuan hukum syarak. Pendapat pertama mengatakan harus melantiknya sebagai hakim dengan alasan Nabi Muhammad SAW seorang yang ummi. Pendapat kedua pula menyatakan tidak harus melantik seorang yang ummi menjadi qadi. Walau bagaimanapun, terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Demikian juga sah melantik orang yang jahil dalam ilmu hisab untuk menjadi qadi. Syarat yang keempat pula, tidak sah melantik hamba, iaitu syarat yang keempat ini adalah merdeka. Tidak sah melantik hamba untuk menjadi qadi kerana kehakiman termasuk dalam bahagian kekuasaan wilayah. Bukan saja tak ada orang ramai, bahkan terhadap diri sendirinya juga. Disyaratkan seseorang merdeka itu mestilah merdeka yang mutlak. Orang yang tidak merdeka sepenuhnya atau sekadar dijanjikan untuk dimerdekakan atau dibenarkan merebut dirinya tak sah dilantik untuk menjadi hakim, kerana syaratnya mestilah merdeka yang mutlak. Bagi yang mengatakan wilayah qada adalah berdasarkan syahadah dan penyaksian hamba adalah diterima. Maksudnya di sini adalah bagi mereka yang mengatakan wilayah qada tu yang berdasarkan syahadah ataupun saksi penyaksian hamba adalah diterima untuk dilantik sebagai hakim. Okey, syarat yang kelima,
mestilah seseorang itu adalah seseorang lelaki. Menurut jumhur ulama, iaitu Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat lelaki menjadi syarat pelantikan qadi. Tak sah untuk melantik qadi perempuan untuk menjadi hakim. Jika dibuat pelantikan ke atas mereka, maka hukuman yang dijatuhkan itu tidak sah. Hujah jumhur ulama berdasarkan firman Allah bermaksud, iaitu orang-orang yang merombak mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkannya, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Surah An-Nisa ayat 34. Menurut pendapat Imam Al-Mawardi berpendapat lelaki yang mempunyai kelebihan dari segi akal, fikiran dan kekuatan, mereka tidak harus bagi perempuan mengatasi lelaki. Menurut Imam Abu Hanifah pula, wanita boleh jadi qadi dalam kes-kes yang ia boleh menjadi saksi sahaja, dan tidak boleh dalam kes-kes yang ia tidak boleh menjadi saksi. Kerana mazhab Abu Hanifah mengatakan juga tidak mengharuskan pelantikan wanita sebagai qadi, tetapi sekiranya mereka dilantik juga, maka pelantikan itu sah. Tetapi orang yang melantik seorang qadi, tetapi orang yang melantiknya itu akan menanggung dosa. Okey. Syarat yang keenam, mestilah adil. Tidak sah melantik seorang yang fasik sebagai qadi atau memegang jawatan tersebut. Adil menurut Mawardi ialah seseorang yang bercakap benar, jelas amanah, bersih daripada perkara-perkara yang haram dan dosa, jauh daripada sifat-sifat meragukan, tidak suka berjaka, menjaga maruah dalam urusan agama dan dunianya, dipercayai keadilannya dalam keadaan gembira maupun marah. Ada juga adalah dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bermaksud bila seorang qadi itu adalah, ini bermakna apabila seseorang qadi, apabila ia seorang qadi, ia hendaklah menjatuhkan hukuman dengan adil dan tegas berdasarkan hukum Islam dan tidak menyeleweng. Apabila sempurna semuanya, maka harus untuk melantiknya sebagai seorang qadi dan tidak harus melantik orang fasik sebagai qadi. Ada juga berpendapat bahawa ada tidak menjadi syarat sah pelantikan qadi. Oleh kerana demikian, harus hukumnya melantik orang fasik sebagai qadi. Mazhab Hanafi berpendapat hukuman qadi yang fasik dipakai dan dilaksanakan selagi hukuman tersebut selaras dengan hukum syarak, walaupun ada orang yang lebih layak daripadanya. Syarat yang ketujuh adalah mujtahid. Golongan Syafi'i, Hambali, Maliki dan sebahagian ulama Hanafi mensyaratkan seseorang yang dilantik untuk jadi qadi hendaklah berkeahlian di dalam bidang hukum syarak atau bertaraf mujtahid. Tidak sah melantik qadi dalam kalangan orang yang jahil ataupun mukallid. Menurut Imam Al-Mawardi, orang pakar dalam hukum syarak ni mestilah tahu asas-asas hukum syarak dan juga cabang-cabangnya, iaitu seperti nasih mansukh, muhkam, mutasyabih, amhas, mujmal, mufassal dan asbab nuzul. Kerana apabila mereka mengetahui sunnah dan perkara yang bersangkutan dengannya, seperti sabda Nabi Muhammad SAW dan hukum baginda, dan juga cara hadis diriwayatkan sama ada mutawatir, ahad, sahih dan cara hadis dikeluarkan. Ini amat penting untuk melantik seseorang itu untuk menjadi hakim. Sekiranya seseorang itu sempurna pengetahuannya terhadap keempat-empat usul hukum syarak tadi, maka ia tergolong dalam golongan ahli mujtahid. Tapi Ar-Ramli menegaskan tidak harus untuk melantik orang yang jahil tentang hukum syarak. Demikian juga tentang mukallid, kerana mereka tidak boleh mengeluarkan fatwa, apatah lagi untuk menjadi qadi sekalipun dia menghafal mazhab imamnya. Golongan Maliki lebih ringan dalam berpendapat atau mensyaratkan lantikan mujtahid ini. Bagi mereka, walaupun disyaratkan seorang qadi hendaklah mujtahid, tapi jika tidak didapati, bolehlah dilantik dalam kalangan mukallid yang sempurna ilmunya. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Arabi. Golongan Hanafi tidak mensyaratkan keahlian ijtihad sebagai syarat sah pelantikan qadi, tapi hanyalah sebagai syarat utama pelantikan sahaja. Akhir sekali, syarat yang ke-8 adalah hendaklah sempurna panca indera. Seseorang yang dilantik untuk menjadi qadi hendaklah
seseorang yang boleh mendengar, melihat dan tidak boleh melantik orang yang pekak. Kerana orang pekak tuli atau tak dapat mendengar percakapan orang yang bertikai, sukar baginya untuk membezakan di antara orang yang menuntut dengan orang yang dituntut, mana yang benar dan mana yang salah, dan mana hak dan juga mana yang batil. Jadi ini adalah amat penting untuk melantik seorang kadi menjadi hakim yang sempurna panca indera. Dan juga hendaklah seorang yang boleh bercakap dan tidak bisu, kerana untuk membolehkan memberikan arahan kepada pihak yang terlibat, lebih-lebih lagi ketika menjatuhkan hukuman yang dikehendaki dibuat secara terbuka dan boleh difahami oleh semua orang. Dan akhir sekali, hendaklah seseorang yang boleh dilihat dan bukan seorang yang buta untuk mengetahui keadaan orang yang menuntut, yang dituntut dan para saksi. Gerak laku pihak yang terlibat semasa memberi keterangan amat penting untuk dijadikan sebagai bukti daripada keterangan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.